Terima kasih Puan Mimi dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih dapat bersama pada hari ini untuk sesi snippet dan tajuk saya pada hari ini ialah The Hustle Culture. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam 34 tahun yang lepas ini nak katakan persaingan dalam pendidikan itu telah meningkat. Maka bila khususnya ibu bapa dan cikgu nak menyahut cabaran dalam aspek prestasi akademik dan sebagainya, maka pelbagai perkara dilakukan. Kita akan cuba pastikan bahawa anak kita, kalau ibu bapa atau bagi cikgu, murid mereka akan mendapat atau mencapai pencapaian yang amat menyerlah dan terbaik. Dengan harapan itu, kita akan melakukan pelbagai perkara. Pelbagai perkara ini termasuk pelbagai aktiviti yang akan kita kendalikan di sekolah. Tapi dalam melaksanakan, mengejar-ngejar ini, dalam melakukan pelbagai aktiviti, kita mungkin terlepas pandang bahawa boleh berlakunya juga student burnout. Aktiviti kejar-mengejar ini yang dipanggil hustle culture. Kejar daripada tempat, balik daripada satu tuition pergi untuk badminton, balik daripada badminton lepas tu pergi untuk aktiviti yang lain pula, pergi untuk sukan, renang dan muzik dan sebagainya. Ada yang mengejar-ngejar. Itulah maksudnya the hustle culture. So hustle culture ni kadang-kala walaupun niat kita tu baik, niat ibu bapa baik, niat pihak sekolah, masuk guru pun baik. Tapi kita kena sedar bahawa dalam masa di era sekarang ini, cabarannya berbeza daripada era tahun 60-an, 70-an maupun 80-an. Kerana kehidupan sudah menjadi lebih mencabar daripada hidup yang slow, zaman slow tahun 60-an, 70-an, even until 1980s pun. Tapi sekarang ini kita ada cabaran yang tinggi. So tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lupa bahawa kita kena jaga murid dan juga cikgu daripada burnout. Kadang-kala kalau you lihat apa yang dipaparkan pada buku di sebelah kanan itu, kata it's okay to say no in order to take care of yourself. So kadang-kala saya tahu bahawa kita kerana nak menyahut hustle culture ni, kita sentiasa kata yes. Bila kita kata yes, kita lupa bahawa ada manusia ni dia ada limitasi dia. Murid kita pun ada limitasi, kita sebagai cikgu pun ada limitasi kita. So kita sendiri kena sedar apa limitasi itu. Ada masanya bila kita terpaksa tidak dapat melakukan sesuatu tugas itu, dan kalau kita kata no, itu bukan kerana kita tak mau buat, tetapi kerana kita tahu kita tak sempat nak melakukan sesuatu. Dan dalam beberapa siri, saya ingat beberapa bulan lepas saya gunakan istilah subtraction policy. Kita tak boleh lari bahawa ada masanya kita dalam ruang kerja kita sudah banyak kita isi. Ada yang kita perlu keluarkan. Itu maksudnya subtraction policy. Maupun di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat JPN, ataupun di peringkat kementerian. Kita kadang-kala terpaksa buat review, terpaksa kaji semula, terpaksa kita lihat. Ada penulisan yang mengatakan less is better. Yang kurang itu mungkin lebih baik. Tak semestinya apa yang lebih atau yang keterlebihannya akan membawa satu yang terbaik. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, hustle culture ni seperti juga burnout culture. Kerana ia
mengasaskan hustle culture ni, mereka kata bahawa seseorang perlu kerja jangka masa panjang dan gadai kesejahteraan kendiri jika ingin menjaya. Itu adalah satu andaian mereka yang menyahut hustle culture ni. Mereka sanggup ke sini, ke kiri, kanan dan terlibat dengan pelbagai aktiviti. The promise is, andainya, if you give work all your attention, you can achieve anything and everything. Tetapi, apakah yang akan digadaikan? Kadang-kadang apa yang kita gadaikan ialah kesihatan atau work-life balance. So, kita kena pandai. Saya pun dalam semasa kerjaya saya, ada masa saya pun terbawa-bawa juga dengan hustle culture ni. Lari ke sini, lari ke sana. Ada satu masa tu saya dapat sakit kepala yang getar. Dan saya sedang balik daripada airport nak ke Genting Highland. Tak boleh tahan, saya berhenti dekat Ampang tu pergi ke klinik. Dan bila doktor periksa, dia tengok saya punya tekanan darah tu tinggi dan terus beri saya ubat. Daripada zaman itulah saya sampai sekarang ada tekanan darah tinggi. So kalau kita tak jaga, saya rasa saya tahu bahawa pada masa itu saya terlalu terbawa dengan this hustle culture ni. Nak buat semua, nak terlibat dengan banyak perkara. So kita kena tanya diri kita. We have to always ask ourselves, apa yang kita boleh buat. So murid juga kadang-kadang terbawa dengan hustle culture ni kerana mengikuti banyak aktiviti di dalam dan di luar sekolah. Kadang-kadang di aktiviti dalam sekolah ada yang dikendalikan oleh pihak sekolah atau diarahkan oleh PPD dan sebagainya. Dan ini termasuk kalau lingkungan yang besar, kelompok yang besar, tuition, kelas pengayaan, kelas tambahan, sukan, aktiviti ko-akademik yang lain. Beberapa bulan yang lepas, 3-4 bulan yang lepas, ini saya kongsikan daripada satu perkongsian dengan rakan saya. Di peringkat tingkatan 6, umpamanya, beberapa aktiviti yang berlangsung dalam beberapa bulan ini. Graduasi, kamp transformasi, kamp perdana, gotong royong, orientasi, karnival sukan, hari keusahawanan, minggu eksplorasi, majlis pelantikan, jom iftar, kelas tambahan, teknik menjawab soalan, dan karnival pendidikan, hari sukan negara yang akan berlangsung, pameran teknologi terkini dan sebagainya. Dan so kadang-kadang kita tertanya, ini balik kepada adakah lebih itu lebih baik? Lebih banyak kita buat. Tahun lepas saya ada satu tajuk yang saya bentang dalam sesi snippet, productivity versus activity. Adakah bermaksud banyak aktiviti artinya produktivitinya tinggi? Kita kena tanyakan diri kita sendiri. Setuju. Pelbagai aktiviti ini menyediakan pelajar kita untuk universiti. Mereka dapat peluang untuk membina ke arah kelayakan mereka. Mereka dapat sijil-sijil untuk melayakkan mereka untuk masuk ke universiti. Right? Dan kalau itulah hasrat mereka dan mereka dapat mengurus masa, tidak begitu mengejar dan tidak sampai ke peringkat burnout, yes, carry on. Tetapi kalau kita rasa kita melalui burnout, kita tak boleh terima terlalu banyak, maka kita kena berhenti dan mula fikir-fikirkan sendiri bersama dengan cikgu kita, bersama dengan ibu bapa kita. Kita kena faham apa yang terbaik. Kalau kita, selalunya ibu bapa, kita sebagai ibu bapa, kita fikir more is better. Daripada muzik, kejar ke sini. Swimming, daripada swimming, kejar ke yang lain. So I find that ini adalah perkara yang kita sama-sama kena fikirkan. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, apakah kesannya? Murid atau guru tiada masa untuk diri sendiri. Tiada masa untuk bersama dengan rakan. Especially murid. Zaman 60-an, 70-an kita banyak menghabiskan masa. Zaman itu tak adalah
telefon, mobile phone dan sebagainya. So we get a lot of interaksi, ya. Kalau falsafah pendidikan kebangsaan kata physical, mental, emosi, social, rohani, kita dapat peluang untuk membina kemahiran sosial kita. Dan kadang-kadang ibu bapa suka buat perbandingan di antara anak sendiri dengan anak rakan dan sebagainya. Semua ini boleh membawa kesan kepada kesihatan mental murid dan kadang-kadang juga untuk guru juga. So kemurungan, anxiety, lebih lagi selepas pandemik ini. Banyak kajian ada menunjukkan, bukan saja di negara kita, juga di negara lain tentang isu kesihatan mental kerana berlaku stres dan burnout. So tuan-tuan dan puan-puan, kajian oleh World Health Organization pada World Mental Health Day, Oktober 10 hari bulan, bahawa mental health ini dihadapi oleh seorang daripada 7 orang. 1 out of 7 ada simptom-simptom tentang depression yang boleh membawa kepada penyakit yang lain. Dan kalau ibu bapa sentiasa nak anak mereka bersaing, dia akan mula nak bersaing dan pada masa yang sama, dia lupa bahawa dia ada kelebihan dia sendiri. Anak itu tahu dia bahawa ada kelebihan dia sendiri. Setiap anak ada talent dia sendiri. So kalau kita terbawa-bawa dengan yang lain, mungkin kita hilang hala tuju. So bagi ibu bapa, they think their child is the pride of the family. Perfect. So dia tak ada limitasi kerana kita dedahkan kepada pelbagai aktiviti. Tapi ini boleh membawa satu yang negatif. Kadang-kadang kalau pelajar itu anak dia boleh bawa dan sebagainya, boleh membawa tekanan sebegitu, is fine. Tapi bukan semua murid sebegitu. Dalam sekolah sehari between 8 to 9 hours. Lepas tu masuk dengan tuition dan sebagainya, sampai pukul 9 malam kadang-kadang baru kanak-kanak atau pelajar ada masa untuk membuat perkara yang lain. So tuan-tuan dan puan, ini adalah perkara yang kita kena fikirkan bersama. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana ibu bapa mahu anak cemerlang dalam segala aktiviti. Dan kalau kita di sekolah, kita pun nak sekolah itu cemerlang. Tapi kita harus faham bahawa kita kena ambil kira kemampuan anak itu. Bukan kebolehan saja, kemampuan. Kemampuan dari segi masa. Kalau kita sebenarnya nak menyahut apa yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan kita kena fikirkan betul-betul. Kita bukan saja nak menyerlah dari perspektif kognitif atau mental. Tapi kita juga nak terlibat dengan semua aktiviti yang lain, boleh membina aspek fizikal, emosi, sosial dan rohani. So, kita buat tuition overload tu, pelajar dah boleh dapat A, tapi kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita kata, nak dapatkan A plus tu. Kita nak mengejar, tak. We are never satisfied with A. We want the best and the best and the best. Walhal, sekarang saya jumpa ramai orang muda, kadang-kadang mereka dah dapat ijazah engineering, tapi saya tengok dia buka outlet untuk berniaga jual macam secret recipe lah, outlet macam tu. They are doing something different. Artinya pendidikan itu tidak semestinya kita mengajar pensijilan atau ijazah dan sebagainya, kerana ramai generasi sekarang, generasi milenium, generasi Z ini, mereka pandangan mereka berbeza. They are looking at many other things. Bukannya macam zaman 70-an, 80-an, dapat satu kerjaya itu kita kekal sampai pension. Remaja dan dewasa yang dalam lingkungan bawah umur 30 sekarang ni, mereka berfikir secara yang berbeza daripada zaman dahulu. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, cadangannya apa?
murid-murid kena ada masa untuk main. Time to relax. Ada active relaxation and passive relaxation. Artinya otak kena rehat. Masa untuk rehat, sekurang-kurangnya paling ideal ada 1 jam tu dia memang rehat. Tak adalah mobile phone. Dan mereka yang menghadapi cabaran, sediakan hikmat, nasihat dan sokongan untuk mereka. Kita sebagai ibu bapa perlu habiskan lebih banyak masa dengan anak. Bagi kanak-kanak, bagi pelajar, just do your best. Persediaan yang baik, kita bagi yang terbaik kepada mereka and then they do their best. Tapi kita tak boleh terperangkap dengan hustle culture ini. So, dalam satu feedback daripada pelajar yang dapat Kementerian Pendidikan Student Icon Award, dia kata, walaupun dia begitu sibuk, tapi dia percaya good time management adalah penting untuk belajar dan juga aktiviti co-akademik. So, ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu banyak pelajar bila ada kajian dijalankan, mereka menyatakan bahawa mereka nak waktu rehat di antara belajar dengan aktiviti-aktiviti co-akademik, to rest and to socialize. So, kalau dalam sekolah, kalau di negara Finland, selepas belajar untuk 45 minit, ada rehat 15 minit. So there are a lot of exercise breaks. Saya melawat sebuah sekolah di Melbourne, dia ada lepas belajar, saya dah lupa masa dia, mungkin 2 jam ke apa, dia ada sesi half dan puff. Dia panggil half and puff. Murid akan lari pergi keliling padang. Of course cuaca dia selesa untuk mereka, dan mereka tak perlu. Tapi dia keluar daripada kelas supaya dia balik, kerana kajian menunjukkan mereka akan lebih beri tumpuan kepada on task apa yang sedang mereka belajar. Seperti yang kajian daripada University of South Carolina ini. So exercise break ini sangat membawa faedah kepada pelajar. Mungkin kita boleh cuba di sekolah kita, seorang cikgu kalau keluar 5 minit lebih awal, dan lepas tu dia ada break sedikit lah. Tapi dengan harapan dia tak panjat mana-mana atau cedera atau dan sebagainya lah. Okay. Atau we can just have exercise break dalam kelas pun. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, beberapa bulan yang lepas Jabatan Berhormat Menteri mengeluarkan beberapa langkah untuk kesejahteraan guru. So kesejahteraan guru ni memang hasrat dia adalah sama seperti yang saya sebut ni, iaitu tentang bagaimana kita nak mengutarakan teacher well-being, kesejahteraan guru. Dan di bawah kesejahteraan guru ini termasuk segalanya tentang teacher workload dan sebagainya. So kita nak cari satu keseimbangan di antara kerja dan hidup. A good work-life balance. We need it. Kita tak boleh lari daripada itu. Kalau tidak, kita mungkin ke arah burnout. So, hanya kita sendiri yang tahu tentang perkara ini. So, ke arah ini, saya pernah kongsikan tool ini. Bila kita nak laksanakan sesuatu dalam organisasi kita, maka kita terpanggil untuk lihat, buat audit tentang apa yang berlaku di institusi kita. Bila kita nak buat audit ni, kita kena fikir apakah yang perlu kita mansuhkan. Kalau program itu tidak membawa faedah yang tinggi, mungkin kita kena mansuhkan. Apakah program yang perlu kita tambahkan? Apakah program yang perlu kita kurangkan? Apakah program yang perlu kita wujudkan kerana ia akan membawa satu perbezaan kepada organisasi kita? Of course, kita ada program yang diturunkan daripada kementerian yang wajib kita laksanakan. Tapi selain daripada yang wajib, yang kita wujudkan sendiri, selalulah kita ingatkan diri kita, kalau di dekat sekolah memang kita buat macam-macam aktiviti, tanya diri kita, apakah faedahnya? Adakah faedah itu memang membawa satu unsur positif? Kerana semua sememangnya bila kita mulakan satu program ada faedahnya. Tapi tanya diri kita, adakah ia akan juga membawa satu tekanan kepada murid, kepada
apa ni, guru tu fikirkan, kerana di peringkat sekolah kita perlu fikirkan sendiri. Setiap sekolah berbeza. Ada sekolah yang banyak merancang aktiviti, ada sekolah yang sederhana, ada sekolah yang kurang. So kita kena cari satu titik optimum untuk sekolah kita sendiri. Dan maka dari situ kita tahu apakah perkara yang merupakan membawa satu homeostasis yang baik untuk sekolah kita. Not too much, not too little. So, selalu fikirkan apa yang sesuai, apa yang optimum untuk sekolah kita. Kerana itu adalah sebahagian daripada perkara yang penting untuk kesejahteraan guru. Remember, kalau guru sejahtera, kualiti pendidikan meningkat. Kalau guru letih, guru tertekan, masuk kelas, tak peluang berfikir, nak merancang dan sebagainya, maka kualiti pendidikan akan tercapar. Last slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, perkongsian ini, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, jurnal dan sebagainya, daripada pembacaan kita dari surat khabar. In fact, tajuk kita hari ini, saya dapat idea itu daripada bacaan, daripada surat khabar. Buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita sebagai guru sentiasa positif, dan kita tahu bahawa it's easier to build strong children than to fix broken adults. So itu tugas kita sebagai guru, nak mengasuh murid kita untuk menjadi yang terbaik. Kita tak boleh jadikan semua doktor atau semua engineer dan sebagainya. Tapi kita nak mereka jadi rakyat negara yang terpuji. So itu saja seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.